Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama Projek Solo. Projek Solo. Jadi, korang tengok belakang ni, kalau sunyi, apa akan jadi kan? Tiada peniaga-peniaga kecil, tiada pasar malam akibat PKP. Jadi, hari ni aku turun tanya sendiri dengan mereka-mereka ni, peniaga kecil dan beberapa orang individu, apakah perasaan dan pendapat mereka jika ditakdirkan kita PKP. Apakah luahan hati mereka? Nama saya Puan Nura. Saya niaga biskut, kacang, jeruk, asam. Ikutkan dah lama, ikutkan perniagaan ni mak saya dah lebih kurang 30 lebih tahun lah. Saya kalau ikutkan macam kami peniaga ni kurang bersetuju lah. Tapi lah kalau saya peniaga kan, kalau mana-mana pasar lah, bila kita orang berbincang ke, kebanyakannya tak setuju lah kalau kita orang peniaga ni maksudnya ada PKP. Sebab punca pencarian kami memang pasar malam. Saya berniaga dengan anak saya. Kalau saya tak niaga, anak saya ni pun tak ada punca pencarian. Dia memang makan gaji dengan saya. Kalau saya tak niaga, dia pun tak niaga. Kita setuju yang ada penjarakan tu, okey lah. Kalau dia PKPB tu, kita memang tak setuju lah. Saya rasanya saya tak risau itu sebab kita mengikutkan SOP lah. Saya cuma keluar ke pasar malam berniaga saja. Tempat-tempat lain memang saya tak keluar. Kalau setuju, tak setuju, kalau yang terbaiknya setuju lah bang. Kalau ada kes naik ke, kalau PKP balik itu yang terbaik lah. Tapi kalau dilonggarkan sikit pun boleh juga. Perniagaan tu takkan terjejas sebab kita kalau PKP balik pun mungkin tak lama. Pasar malam 10 masa. Jual susu Farm Fresh, susu Nova. Setuju untuk rakyat kita juga. Tapi pada kami para peniaga ni akan terkesan sikit. Tapi saya sebagai peniaga pun saya tak ada nak cakap apa sebab kita pun kena patuh SOP je. Janji pasar malam tak ditutup dan kita orang boleh niaga. Macam-macam jenis jagung saya berjual. Cawan, bakar dan rebus. Saya bagi pendapat saya kurang sikit lah. Macam 50-50. Negara memang macam ni kan. Tak boleh nak buat apa dah. Saya ni nama Nek Asia. Tu Blok C tu. Betul. PKP balik. Kalau PKP balik kita ada masalah lah. Masalah kerja satu. Masalah kerja. Masalah nak makan tu susah lah sikit. Nak keluar dari rumah tu. Betul lah. Kerja ke? Akak kerja kena jahit. Tapi kita jagalah kesihatan kita diri lah. Jarak dengan orang kan adik kan. Saya berniaga buah potong je lah bang. Kalau kerajaan buat PKP balik, tak berniaga lah kita lah. Lepas tu macam mana kita nak cari makan kan. Sebab kita pun harapkan berniaga ni. Saya berniaga roti john dengan jagung. Saya akan prefer PKP lah bang. Kalau nak kalau bukan PKP, pasal ekonomi akan jatuh. Tapi kalau kita sekarang pun kes makin meningkat kan daripada yang sebelum ni. Yang ni paling banyak sekali lah. Prefer lockdown dulu lah. Pasal jaga kesihatan kita semua kan. Takut PKP yang kedua tu, yang 2 orang boleh keluar tu. Itu elok sikit lah. Mungkin saya boleh buat online food dekat rumah kot. Bagi saya lah, sebagai peniaga ni, boleh juga kalau buat PKP ni. Elok juga sebab kita nak menghindari daripada penyakit tu kan. Tak terjejas perniagaan abang? Tu terjejas lah. Tapi nak buat macam mana kalau nak bagi semua elok, nak buat macam tu lah. Kita on food bandar lah. Saya jual nasi ganja awesome lah. Bisnes sekarang agak slow sikit lah selepas PKP. Tapi masa PKP tu lagi tak boleh lah. Lagi teruk sikit lah. Kalau dia bukan masalah setuju ke apa. Kalau keadaan dah teruk, memang kena buat PKP balik lah. Supaya dapat mengawal COVID tu. Kalau tak buat PKP, dia akan tular lagi teruk lah. Dia kalau PKP ke apa, tak apalah, saya akan juga cari cara lain lah untuk berniaga. Kita boleh buat online ke apa macam tu lah. Online, alternatif lah. Lain, guna lain alternatif lah.
Bagi saya lah bagi saya kalau keadaan dah terlampau teruk, meningkat sampai 1000 lebih, better PKP lah supaya dapat mengawal. Macam first kita PKP tu terus dapat kawal kan. Lepas tu semua orang boleh berniaga balik, semua orang boleh pergi bekerja. Kalau kita tak setuju PKP ni, nanti dia akan jadi lagi worse lah, lagi teruk lah. Yang lain tu alternatif tu pandai-pandai lah. Kita boleh buat online pun boleh, penghantaran sendiri. Risau juga. Tapi macam saya cakap lah, kita kena, daripada tak dapat berniaga terus, baik tak dapat berniaga sementara. Benda ni dia sebenarnya kalau ikut SOP je, insyaAllah tak ada apa-apa. Kalau tak ikut SOP, susah lah. Jadi hari ini sempat juga aku sembang-sembang dengan seorang pengarah drama iaitu Encik Jamal Han yang pernah mengarahkan drama 7 Hari Mencintaiku, dan sempat juga aku tanyakan beliau berkenaan dengan pengalaman PKP yang lalu, betapa peritnya kata beliau sebab kekangan kerja yang tak boleh dilakukan. Dan hari ini aku bertanyakan balik kan, bagaimana jika kita PKP kembali. Nama betul Jamaluddin Jabbar, tapi di layar orang kenal Jamal Han lah. Dan ada satu filem lah Jebat, tengah hot dekat Astro sekarang. Astro First. Okey, bila bertanya soalan ni pada seorang bapa yang ada 4 anak dan tanggung ibu, tanggung isteri dan sebagainya, berita ni adalah berita yang tidak menggembirakan langsung. Saya hampir kalau tanya, bapak kan, kita tengok berita tu memang menakutkan kita. Kita dah duduk 3 bulan kat rumah. Duduk 3 bulan, kita pandang muka anak je. Dengan tidak ada pendapatan, dengan fikir makan minum sebagainya. Bila dengar PKP ni sangat menakutkan. Semalam ke 2 hari lepas bila Perdana Menteri kita kan pukul 6 petang tu, saya tunggu putusan tu dengan berdebar-debar. Janganlah berlaku lagi PKP sebab kerja kita di bidang ni memang banyak saingan. Kita freelance kan. So kalau masih PKP lagi, itu memang kalau tanyalah orang rumah saya sendiri pun, setiap hari bila putusan di TV mengatakan sektor ini dah boleh mula kerja, saya menunggu sektor penerbitan ni bila. Syukur sangat. Bila kata belum lagi, saya jadi down. Hanya orang di rumah yang faham. Ya, faham. Masa PKP first dulu, mungkin sebulan tu kita rasa selesa. Kita ada juga beri bantuan, saya cakap secara ikhlas, kita ada beri bantuan pada mereka yang tidak bergemak memerlukan. Tapi selepas sebulan, saya dan isteri saya dah rasa tak boleh dah ni. Dah pelik dah duduk rumah lama dan tidak ada pendapatan. Duit keluar macam air. So nasib baik wife pandai memasak dan kita buat perniagaan buka booth kereta di kawasan rumah. Mula-mula kita cari tempat yang sibuk lah. Taman Tun ada di Sungai Buloh. Dan suddenly kita kata ini habis kos minyak ni, pergi sana sini. Dan buat penghantaran semua kan. Kita decide buat di kawasan rumah. Buka kawasan rumah, buka booth, jual daripada 7 pagi sampai pukul 11 malam. Sehingga habis. Lagi tak habis, isteri saya tak nak balik kata. Habiskan baru balik. So alhamdulillah adalah pendapatan sedikit di situ. Terpaksa cari sesuatu untuk ni. Ada duit masuk sikit. Ada stesen TV yang call saya, dia kata buat saya Jamal duduk kat rumah lah, mengarah pelakon di rumah. Saya kata saya okey, tapi pelakon tu sendiri tak nak. Dia kata bang, saya tak confident bang. Saya pelakon bukan pengarah. Abang duduk rumah pun saya ada juga stesen yang suruh saya begitu, mengarah dari rumah melalui phone call kan sebagainya. Tapi artis tu sendiri tidak ni. Tapi bila tanya balik, okey, PKP ni alhamdulillah bidang kita ni masih boleh cari makan lagi lah sekarang ni. Tapi bila kita fikir sahabat-sahabat kita dalam airline dan sebagainya, lagi pilot yang dulu kawan kita pilot tidak ada pendapatan ni. Betul. Yang dulu yang selalu Jamal ni happy anak kan. Yalah pendapatan diorang kan. Betul. Tapi betul. Sekarang ni murung di rumah, tidak ada kerja. Betul. Banyak. Baru ni pula pasal NAS. Saya tidak setuju lah. Kalau boleh ada jalan, cari jalan. Kalau boleh memang habiskan PKP kan. Semua sihat walafiat, tidak ada lagi dah pandemik ni. Walaupun saya tak setuju PKP tu, tapi SOP memang saya
memang saya ikut satu-satu apa yang kerajaan suruh. Di rumah walaupun saya keluar di mana saja, nak scan saya scan, nak tulis nama saya tulis, cek suhu saya cek, saya tidak pernah terlepas. Masuk dia PBS mana saja, saya mesti buat. Itu kita ikut. Apa yang kerajaan sarankan kita ikut je lah. Sehingga berakhirnya lah pandemik ni dan kita boleh bekerja balik dan semua boleh cari rezeki balik di luar sana. Ikut je lah apa kerajaan suruh. Jadi dengan video tadi kita dah pun dengar serba sedikit daripada beberapa individu dan beberapa orang peniaga yang dah kita temu bual, dan kita dah tahu isi hati mereka, luahan hati mereka berkenaan dengan PKP ni. Sekurang-kurangnya bolehlah kita pertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk kan. Jadi tak semua orang mempunyai pendapat yang sama. Sekurang-kurangnya hari ni kita boleh fikir-fikirkan apa yang patut dan sewajarnya kita lakukan. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Dan sebelum tu jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Project Solo.